Alright, bismillah. Apakah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. الحمد لله رب العالمين. Amin. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Hari ni saya tak boleh tunggu orang sebab pukul 12.30 nanti saya ada meeting dengan cikgu-cikgu lain. So, kita orang cikgu-cikgu ada meeting pukul 12 ni. So, saya teruskan je dulu disebabkan kita cuti seminggu hari tu. Saya takut awak lupa. So, kita masih lagi dalam bab 6 dan awak punya periksa adalah daripada bab 1 sampai bab 6. Okey, so periksa dia adalah soalan objektif dan juga subjektif sikit. Nanti saya cuba buatkan latihan untuk awak. Awak buat latihan tu lah. Maksudnya buat ulang kaji dalam bentuk latihan. Sebab saya rasa kadang awak baca pun rasa macam takut susah nak masuk kan. Dan satu lagi, awak make sure buku SPS awak dah lengkap. Okey, daripada bab 1 sampai bab 6, kita dah settle bab 7. Bab 9, 8 tu kita dah settle. Okay, now. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali, kita masih lagi di tajuk elektrokimia. Assalamualaikum Nisa. Masak ke? Selalu dia cepat. Okay, now kita masih lagi dalam tajuk elektrokimia. Ya. Okay, elektrokimia ni kita nak cerita, okay. Assalamualaikum Hadif. Baru lepas sidai kain ke? Ke masak? Okay, now. Dalam bab 6, bab ter-6 ni kita cerita pasal elektrokimia. Bila kita cerita pasal elektrokimia, kita cerita pasal ada tenaga elektrik dan juga tenaga kimia. So dalam elektrokimia, hari tu kita cerita pasal sel elektrolitik. Nah, apakah itu sel elektrolitik? Sel elektrolitik ni adalah sel yang dapat menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kimia. So ingat, sel elektrolitik dia melibatkan proses pertukaran tenaga daripada tenaga elektrik kepada tenaga kimia. So, bila kita cakap sel elektrolitik menjalankan proses elektrolisis. Now, alright, okay, acak dah masuk. So, now, dalam proses elektrolisis ni nanti kita nak belajar hari ni faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis. So, faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis, kita ada siri elektrokimia, kita ada kepekatan elektrolit dan juga kita ada jenis elektrod. So, just refresh balik lagi sekali. Ini adalah dalam buku SPS awak pada muka surat 75. So, awak ingat lagi sekali, awak tengok yang paling penting sekali, kalau saya tunjuk yang ini, elektrod positif ni, apakah nama elektrod positif ni? Nak ingatkan balik, elektrod positif ni, apakah nama elektrod positif ni? Elektrod positif dikenali sebagai Alhamdulillah anode. So macam mana awak nak tahu dia anode? Dia bersambung dengan terminal positif. Kalau yang pendek ni dia elektrod negatif ni, kita kenali dia sebagai Cathode. Yes, kita kenali dia sebagai cathode. So kita nak bayangkan elektrod ni ada dua jenis. Satu adalah yang positif, satu adalah yang negatif. Kenapa kita kata dia sebagai positif? Sebab ia bersambung dengan bateri dekat bahagian yang positif. Kenapa cathode kita panggil dia negatif? Sebab dia bersambung dengan bateri pada bahagian yang negatif. Okay, so ini adalah elektrod. Elektrod tu awak ingat yang logam tu. Okay, yang dalam bentuk pepejal. Kemudian, kita dalam proses elektrolisis ni ada lagi satu benda paling penting. Okay, dia mesti ada larutan lebur yang membolehkan ada cas-cas mengalir. So, ini adalah larutan atau leburan ini. Ini adalah bahan yang boleh memastikan ion-ion boleh bergerak bebas. So, apakah nama bahan yang boleh membenarkan ion tu bergerak secara bebas? Apakah nama bahan ni? Apakah nama larutan atau leburan ni? Bahan yang boleh mengalirkan ion, membenarkan ion-ion bergerak secara bebas dikenali sebagai Elektrolit. Yeay! Elektrolit.
Hari tu kita dah belajar ada satu jenis elektrolit iaitu adalah sebatian ion. Okey, sebatian ion ni adalah satu bahan elektrolit jika kita leburkan dia. Contohnya adalah natrium klorida. So bahan yang tidak boleh mengalirkan elektrik dalam keadaan aqueous ataupun pepejal ataupun leburan dikenali sebagai Bukan H ni. elektrolit. So apa contoh bukan elektrolit yang awak belajar yang awak tahu? Hari tu apa Zak? Apakah contoh bahan elektrolit yang awak tahu? Gula. Apakah? Yeah, gula. So, satu lagi Naftalina yang ubat gegat awak tu. Naftalina. Biasa orang kampung panggil dia sebagai ubat gegat. Okay. Right, yang lain okay ke? Acap dengar hadis ni baru bangun ke? Nick, awak baru bangun ke? Tak. Dah lama dah tidur. Oh, ya ke? Alright. Okay, now. So, kita nak tengok proses elektrolisis tau. Proses elektrolisis ni boleh berlaku dengan efisien. Dia dipengaruhi oleh 3 jenis faktor tau. Satu adalah faktor dia, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Satu lagi, kepekatan ion dalam siri elektrokimia. Satu lagi adalah jenis elektrod. So senang kata proses elektrolisis ni dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama adalah kedudukan ion. Kedua adalah kepekatan ion. Ketiga adalah jenis elektrod. Yang ini awak kena hafal ni. Nah, kita ada 2 jenis charge. Satu adalah cation ion. Cation ion ni charge positif ke negatif? Cation. Cation ion. Ya, Positif. terima kasih Hadif. Terima kasih Zak. Ini adalah charge positif. Anion adalah charge negatif. Now, kita susun ikut dia punya ranking. Okay, Assalamualaikum Haziq. So, kita susun ikut ranking. Makin dia letak paling bawah, dia lebih mudah dinyah charge. Charge dia mudah hilang. Kalau letak atas, dia susah nak dinyah charge. So, kita susun dia ikut ranking. Macam duduk paling atas tu, itu adalah ion paling kuat. Awak susah nak buang charge dia. Nyah charge maksudnya nak buang charge. So, kalaulah awak tengok kalium duduk paling atas, ini paling susah kita nak buang charge dia. Kalau dia letak paling bawah, ini paling mudah dia nak dermakan charge dia. Okay? Alright. So, kita ada cation, kita ada anion. Okay. Cara awak nak ingat, yang ini cikgu saya ajar dulu tau. Okay, yang ini saya rasa kawan awak semua akan guna cara yang sama ni. Okay, cara kita nak ingat adalah K. K tu kalau. Ni kalau. N natrium nak. Kalsium kahwin. M magnesium mesti. Sini saya tulis sini Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang K, sini K, saya ambil K, kekal abadi. So kalau letak paling bawah, dia lebih mudah nak dermakan charge dia. Kalau letak paling atas, dia paling susah nak dermakan charge dia. Okay? Now, kalaulah ini pula, yang ini, cara nak ingat ni suka hati awak tau. Ini, saya buat dia macam ni. Farid suka. Alah, saya lupalah. Saya hari tu saya ada buat tau ni. Suka. Farid suka. Siapa? Nisa. Kalau bapa ibu hidup lagi. Okay, yang ni suka hati awak cara nak ingat tau. So, awak kena ingat yang paling bawah, kalau ibu bapa okey lah. Okey, hidroksida ni okey Hidroksida hidup lagi ke, okey ke, tak kisahlah. So, awak kena ingat,
Bila dia letak paling bawah, dia lagi mudah untuk nyas-cas. Atau nyas-cas ni dia lebih mudah nak dermakan cas dia. Kalau awak tak faham maksud nyas-cas ni nak dermakan cas dia. So awak ingat, anion casnya adalah negatif. Okay, kalau cation casnya adalah positif. Okay, pada muka surat 78. Jom kita tengok muka surat 78. Okay, Assalamualaikum Damia. Okay, now, tadi kita kata muka surat 78. Tandakan tik faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. So, tadi faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis ada 3. Apakah itu? Faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis ada 3. Apakah itu? Jenis elektrod. Yes, very good. Jenis elektrod. Lagi? Kedudukan Bilangan ion. sel ada? Ni tak ada. Tak ada. Okay, ni kedudukan betul. Satu lagi? Kepekatan. Yes, very good. So, faktor-faktor yang mempengaruhi proses elektrolisis ni ada 3. Satu adalah jenis elektrod, kedudukan ion, dan satu lagi kepekatan ion. Okay, now kita tengok. Okay, tadi cara dia nak buat tadi. Tengok kita cuba lagi sekali tau. Kalaulah dalam buku teks, ini ada dalam buku teks awak tau. Tapi saya lupa lah, saya tak ada buku teks dekat saya ni. Okay, now yang ni tadi. Kita katakan kat sini kan. Kalau nak kahwin, saya tuliskan dia punya ni, awak ingatkan tau. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang kekal abadi bawah. Okay. Right. So. Siapa nak jawab ni? Kita nak bagi siapa jawab ni? Nik, cuba jawab dulu Nik. Teka. Ni kalium, natrium, kalsium. So, ion yang keempat. 1, 2. Magnia. Okay. Lagi sekali. Sekejap. Apa tadi? Dia start huruf N. Ni semua logam tau. Kalau you guys perasan dia macam logam semua. Magnesium, bukan? Lagi sikit nak betul ni. Magnesium. Yeay! Magnesium. Okay. So, Sab pada orang lain pula. Ni. Acap lah. Nombor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Wih, lama nak pilih. Saya bagi awak 5 saat. Acap. Acap. Okay. Acap, dia start huruf A, Acap. Kalau nak kahwin mesti A. Aluminium. Ya, very good. Aluminium. Okay, Acap, sub kat orang. Huruf Z pula ni. Z, sini S. Bagi Adi. Apa? Bagi Adi. Hazika? Hadif. Hadif. Sorry. Zinc. Ya, very good Zing. Okay, lepas tu pilih orang pula. Hadif Haridis. Kita ada 15 orang. Alhamdulillah. Afkar. Afkar. Try Afkar. Kejap. Afkar macam saya salah je Afkar je Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya stenem kan? Supaya perkahwinan hang kekal abadi. Betul lah. Betul kan? Saya cakap ni. Kenapa jawapan dia lain? Betul kan? Lepas tadi Adif jawab ni kan? Lepas ferrum stenem kan? Ferrum plumbum. Stenem. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kan? So dekat sini Tapi dekat buku SPS tak ada stenom. supaya kalau kat buku SPS tak ada stenem kan? So dekat sini stenem ni dibuang. So dia potong kat sini dia jadikan ni tau. Dia buang stenem.
Ditulis dekat sini. So, kita tahu kat sini ada sternum. Sini plumbum. Oh, dia buang lah. Ditulis kat situ kan. Jawapan dia Afkar. Saya tulis sini Afkar tahu. So, Afkar tak payah jawab dulu ni saya. Tapi awak ikut yang saya punya tu tahu. Sebabnya, itu daripada buku teks tahu. Ditulis short form sini. Dia letak sini adalah hydrogen, cuprum. Dan satu lagi adalah argentum. Tapi saya pakai buku teks. So, awak ikut yang saya punya tu tahu. Yang kalau nak kahwin, awak ikut ini. Ini buku teks. Okay, yang ini dia pendek kan. Okay, sebab maybe kita jarang guna sternum, so dia tak pakaikan sternum kat situ. Right, so dekat sini ni saya ada tulis ni, nampak tak? Parum, plumbum, hydrogen. So dia tulis sampai kat sini. Okay, now kita tengok dekat sini. Tadi saya kata Farid suka Nisa kalau bapa ibu hidup lagi. So, Florida, sulfat, nitrat, lagi ni. Nombor 1, 2, 5, 6, 7. So nombor 4 ni apa jawapan dia? Sekejap, Afkar dia jawab Sekejap. Afkar jawab. Oh, apa? Apa jawapan nombor 4 tu? Florida je. Yes, very good. Klorida. Lepas klorida, bromida. Lepas bromida, dida. Lepas tu kita ada hydroxida. Senang kata awak pegang yang ini tau. Ni dalam buku teks. So dalam tajuk elektrokimia, kalau keluar soalan, awak kena ingat yang ini. Ini yang you guys belajar ni sebiji macam budak sains, pure science tau, belajar kimia. So yang ini, anion dengan cation ni awak kena ingat. Saya bagi satu tips. Cation, biasanya dia adalah asalnya adalah daripada logam. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, ni semua adalah asalnya daripada logam. Okay? Kalau awak nampak anion, florida, sulfat, nitrat, klorida, bromida, iodida, hidroksida, yang ni sebenarnya bukan logam dan hasil dia yang ni nanti akhir dia, ending dia boleh jadi gas. Ni boleh jadi gas. Yang ini, kalau dia buang charge dia boleh jadi logam, dia boleh jadi atom. So saya ulang, kalau anion, dia buang dia punya charge, dia boleh berubah menjadi gas. Kalau yang ini, dia buang charge dia, atau dia terima charge dia boleh jadi atom ataupun logam. Okay, now. Okay. So, saya masuk soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 ni, ini. Okay, kita buat slow-slow. Tajuk ni dia dah susah sikit tau. Okay, saya tak nak buat banyak-banyak. Now, ini adalah larutan natrium sulfat. Okay, larutan natrium sulfat ni, bila kita tukar dia jadi cas, dalam ni, dalam keadaan aqueous, awak kena ingat, dalam keadaan aqueous, dia ada air juga tau. H2O. Okay, kalau natrium sulfat ni, bila kita pecahkan dia, saya ambil natrium sulfat dulu tau. Natrium sulfat. Natrium sulfat. Mana ni? SO, natrium sulfat ni. Bila saya pecahkan dia, dia akan jadi dua jenis ion tau. Dia akan jadi satu adalah ion natrium. Satu lagi dia akan jadi ion sulfat. SO4 kosong. Dalam cecair ni sebenarnya dia ada air tau. Awak ingat, kalau dalam keadaan aqueous, dia mesti ada air. So, kita ada H2O. H2O ni bila kita pecahkan, dia jadi dua jenis ion. Satu adalah ion hidrogen, satu lagi adalah ion hidroksida. Saya buat slow-slow. So, kesimpulannya, dalam larutan natrium sulfat ni, dia bukan sahaja ada ion natrium dengan sulfat, dia juga ada ion hidrogen dan juga ion hidroksida. So far sampai sini faham tak? Saya ulang slow-slow. Ini proses elektrolisis. Gambar ni adalah proses elektrolisis tau. Dalam elektrolisis ni, kita menggunakan
natrium sulfat ni, ini adalah dia punya elektrolit. Elektrolit natrium sulfat ni adalah dalam keadaan aqueous. Tetapi dalam keadaan aqueous, bukan hanya ada dua jenis ion ni sahaja. Bukannya ada ion natrium dengan juga ion sulfat. Tetapi dalam elektrolit ni, ada juga ion hidrogen dan juga ion hidroksida. So far boleh faham tak saya cakap? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Okay, saya buat slow-slow tau. Okay, now. So, awak tengok kat macam ni. Sekarang kita ada preference tau. Kita ada pilihan. Kalau awak tengok dekat sini, cation ion kita ada dua jenis tau. Cation ion kita ada dua jenis. Sekejap saya ni. Satu, cation ion kita ni adalah natrium. Warna merah. Cation ion kita ada dua jenis. Satu adalah natrium, satu adalah ion hidrogen. Kalaulah antara natrium dengan ion hidrogen, mana satukah yang lebih mudah dinyah cas? Macam ni. Dalam cation ion ni ada dua jenis tau. Saya padam dulu. Okay, dalam cation ion yang dalam tu tadi ada dua jenis. Satu adalah ion natrium, satu lagi adalah ion hidrogen yang positif ni. Antara natrium dengan hidrogen, mana satukah yang mudah dinyah caskan? Mana satu lebih mudah dinyah? Hidrogen. Yes. Terima kasih. Kenapa hidrogen tu lebih mudah dinyah caskan? Sebab dia makin ke bawah. Yes, sebab letaknya dalam siri elektrokimia tu dia letak paling bawah. So saya ulang slow-slow. Dalam elektrolit ni walaupun nama dia adalah larutan natrium sulfat, okey, dalam larutan natrium sulfat ni dia bukannya ada ion natrium dengan ion sulfat sahaja, tetapi dia ada ion juga hidrogen dengan juga hidroksida. Okey, bila dia ada empat jenis ion, maksudnya kalau ion positif ni ada dua jenis, kita pilih yang paling bawah. So dalam kes ni, kita pilih dia adalah ion hidrogen. Okey. Katakanlah ion sulfat dengan ion hidroksida. Kita ada ion sulfat dengan ion hidroksida. Mana satukah yang mudah dinyah caskan? Hidroksida. Yes, very good. So jawapannya adalah ion hidroksida. Okey. So dekat sini tadi saya kata, kalaulah anion, dekat sini dia mudah jadi gas. Kalaulah dekat sini dia mudah menjadi atom. So kat sini kalau awak nampak hidroksida ni dia akan jadi gas dia apa? Gas oksigen. So sini jawapannya adalah oksigen. Kalaulah sini ini adalah atom hidrogen. Okay, now jawapan dia. Dekat anode, kenapa kita pilih ion hidroksida tadi? Zak cakap ion hidroksida terletak di bawah ion sulfat. Okay, kalau yang ini, cathode ni, jawapannya sini adalah ion hidrogen, letaknya di bawah natrium, ion natrium. Okay, saya buat satu lagi contoh paling senang. Saya ambil satu contoh. Ini adalah kimia betul tau ni. Kalaulah awak rasa awak confuse dengan saya, nanti awak cuba belajar dengan kawan awak yang lain. So, saya bagi satu contoh. Okay, kita ambil satu contoh elektrolit yang lain Contohnya saya ada, saya pun selalu lupa nama-nama elektrolit ni. Saya tak nak sulfat. Okay. Now, kita ambil satu namanya, katakanlah elektrolit kat sini adalah kuprum 2 sulfat. Okay. Kalaulah elektrolit ni kuprum 2 sulfat, kita pecah dulu tau. Okay. Cation dengan anion. Okay. Cation. Sekejap sabar dengan saya.
Okay. Now, cation kita ada dua jenis. Satu adalah ion cuprum. Ion cuprum. Satu lagi ion apa? Kalau cation ada ion cuprum, satu lagi ada ion apa? Awak teka. Ion cuprum dengan ion apa? Hidrogen ke hidroksida? Kalau cation. Hidroksida. Hidrogen ke? Hidrogen ke hidroksida? Hydrogen. Hidrogen. Hidrogen. Tak apa. Saya tahu awak kena ada buku kat tepi tau. Kalau anion, kita ada dua jenis. Satu saya kata ion sulfat. Satu lagi ion. Hidroksida. Very good. Ion hidroksida. So sekarang kalau cation ni dia nak nyahcas antara ion cuprum dengan hidrogen, mana satukah yang akan mengalami dia akan buang cas, dia akan mengalami nyahcas? Cuprum. Hidrogen. Cuprum? Hidrogen. Hidrogen. Kenapa hidrogen? Dia kat bawah kan. Ya, dia kat bawah. Okey, Zab. Dia macam ni tau. Bila kita kata dia untuk dia nyahcas, okey, kita buat sama-sama tau, kita hafal. Kita ada satu cation. Cation ni adalah cas positif. Satu lagi, kita ada anion. Yang risau tau. Budak pure science pun selalu confuse bahagian ni. Ini adalah positif. Kalau cation ni, hasil cation ni biasanya yang ini akan jadi atom. Kalau anion ni nanti hasilnya ni, ini dia biasa akan jadi gas. Okay, now, kalau lah cation, kita ada kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang. Saya sampai hang je. Kalau anion pula, tadi saya kata Farid suka Nisa kalau bapa ibu hidup atau okey, H. So jawapan dia kan kat sini kan. Saya tulis kat sini balik tau. Kat sini adalah ion semua ni. Ion tau. Ion. Sini adalah ion kalium. Sini adalah natrium. Lepas tu sini ada apa? Kalsium. Magnesium. Aluminium. Yeah, lagi? Zinc. Zinc, ya. Lambung. Betul lah. Ferrum. Ferrum dulu. Ferrum. Ferrum kan? Lepas tu sternum. Saya pakai butek je ni. Sini baru. Plumbum. Yes, plumbum. Sini Hydrogen. anion. Very good. Hydrogen. Okey, awak ingat cation ni dia akan pergi kat terminal cathode. Kalau anion ni dia akan pergi ke anode. Okey, kalau nampak sini sebenarnya semuanya logam. Okey, kalau anion pula dia bukan logam tau. So yang ini ion apa? Kalau anion start huruf F ni ion apa ni? Florida. Florida. Lepas tu sini. Sulfite. Yes, sulfite. Very good. Sini. Nitrite. Alhamdulillah nitrat. Sini. K ni. Chlorida. Yes, chlorida. Sini. Bromida. Ya, bromida. Cyanida. Ini. Okey, ini iodida. Iodida. Yes, very good. Sini adalah Oxida. hidroksida. Kalau dah pilih hidroksida ni, dia bila dia mengalami nyahcas, dia akan jadi gas oksigen tau. Okey, dia ada dua pilihan. Macam korang ada dua pilihan, tiba-tiba kan ada dua orang perempuan dia confess kat Nick. So Nick mana boleh pilih dua-dua? Dia kena pilih satu. So dalam kes ni preferensinya kita nak yang mana satu? Yang letaknya paling bawah sekali. Dia mudah mengalami nyahcas. Okay? Now, so dalam kes ni, tadi kita kata Hadi ada cakap, kita ada dua pilihan. Maksudnya elektrolit ni, warna pen ni tak cantik. Elektrolit ni namanya cuprum 2 sulfat, tetapi ini dalam keadaan aqueous. Bila dalam keadaan aqueous, dia bukan je ada cuprum 2 sulfat, dia juga ada H2O, ada air. Sebab dia aqueous. Aqueous mesti ada H2O juga tau. So, dekat sini, cation ni sebenarnya ada dua jenis. Satu adalah ion cuprum, satu lagi adalah ion hidrogen.
Tetapi kita pilih siapa? Kita pilih hidrogen. Ion hidrogen. Kenapa? Sebab dalam siri elektrokimia, ion hidrogen letaknya paling bawah. Bila letaknya paling bawah, dia lebih mudah charge. So far sampai sini okey tak? Saya slow je ni. Okay? Alright. Tapi kuprum. Yelah. Okay. Lah. Terima kasih Nisa. Okay, sekejap Nak kahwin, sekejap. Sekarang Itu sekejap Zak Feram lah. supaya perkahwinan. Sekejap, perkahwinan hang. Ya, kekal kuprum. Oh, terima kasih Zak. So, kita pilih siapa? Ayah. Kita pilih siapa Zak? Zak hebat lah. Kuprum. Ya! Yeay. Kenapa kita pilih kuprum Zak? Sebab kuprum lebih bawah. Ya, lebih bawah. Yeay, ada yang betul. Maksudnya faham. Okey, kalaulah antara ion sulfat dengan ion hidroksida, mana satu yang lebih mudah dinyah charge? Hidrooksida. Hidroksida. Yeay, kenapa ion hidroksida? Sebab di bawah. Bawah. Yes, very good. Sebab dia letaknya paling bawah. So, dalam tajuk ni, awak kena ingat cara nak hafal ni. So far, okey tak? Okey, saya takut dekat ni lah, yang diam-diam ni. Nanti yang awak rasa macam pening-pening, awak tengok balik video ni tau. Okey, now. Kedua. Okey, ini HCl kan. Ni HCl, tak ada masalah. Okey, so kita ambil yang ni. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Now, faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis, awak tengok macam ni tau. Ni dah tricky tau. Dia guna perkataan pekat. Okey, bila dia guna perkataan pekat, okey, pekat, alright, dia akan pilih yang paling pekat. So, kita mula-mula, kita buat slow-slow dulu. Hari ni saya berhenti sampai sini je. Sebab saya rasa dia macam pening sikit tau. Now, ini adalah kuprum klorida pekat. Dalam ni juga sebenarnya ada HCl, betul tak? So, lepas tu, kita ada dua jenis ion. Satu adalah ion cation. Saya tak nak buat tu lah. Saya buat dia adalah ion cation lah senang. Cation, which is adalah charge positif. Satu lagi adalah anion. Anion ni adalah charge-nya adalah charge negatif. So, awak tengok kat sini, larutan ni, elektrolit ni adalah kuprum klorida pekat. Dan dalam ni ada H2O. Saya buat H2O pun salah. Dia ada H. Okay, hilang. Dengar tak saya? Dengar tak? Saya tiba-tiba hilang. You guys dengar suara saya tak? Baru dengar. Hello? Okay. Alhamdulillah. Okay, now. Okay, saya hari ni saya berhenti sampai sini tau. So, saya ulang slow-slow. Elektrolit ni namanya adalah kuprum klorida pekat. Tetapi ini dalam keadaan aqueous tau. So, bila dalam keadaan aqueous, sebenarnya dalam keadaan aqueous dia mesti ada air. Okay, so air ni kalau kita pecahkan dia ada dua jenis ion. Satu ion hidrogen plus. Satu adalah ion hidroksida. Ion hidroksida ni adalah negatif. Dia adalah anion. Kalau awak nampak plus ni, ini adalah cation. Okay, soalan saya. Dalam kuprum klorida pekat, cation kita, apakah cation dalam larutan kuprum klorida pekat? Ataupun apakah cation yang ada dalam elektrolit tu? Apakah cation yang kita ada? Kuprum. Yes, very good. Ion kuprum. Cu+. Ion kuprum saja ke? Saya kata sebab dia aqueous. Ada lagi satu cation dia. Apa dia? Hidrogen. Yes, very good. Ion hidrogen. Okay. Kalau anion, sebab dia aqueous, dia ada dua jenis anion tau. Satu anion dia apa? Klorida. Yes, very good. Klorida. Cl tau, saya buat macam ni negatif. Klorida. Sebab namanya klorida sini kan. Satu lagi, dia ada lagi satu ion dia.
Hidrooksida. Yes, satu adalah ion dia adalah hidroksida. Saya buat OH je macam ni. So, tapi soalan ni, ini dah tricky sikit tau. Saya berhenti hari ni sampai sini. Saya nak bagi awak bertenang. Disebabkan soalan ni dia kata dekat sini pekat tau. Bila pekat yang lebih mudah dinyahcaskan sebenarnya bukan OH. Yang lebih mudah dinyahcasnya adalah klorida. So kalau pekat dia dah tak ikut siri elektrokimia. So far sampai sini faham tak? Sebab faham So awak tengok saya ajar slow-slow je. Kita ada dua jenis anion. Satu adalah ion hidroksida, satu lagi adalah ion klorida. Tetapi disebabkan ion klorida ini pekat, kita pilih klorida untuk dinyahcaskan. So awak tengok, kalaulah elektrolit tu jenis pekat, okey, klorida ni lebih mudah dinyahcaskan berbanding hidroksida. Okey, now soalan saya. Anion kita ada dua jenis tadi. Tengok, awak faham ke tak? Anion kita ada dua jenis. Satu adalah ion klorida, satu lagi hidroksida. Mana satukah yang mudah dinyahcaskan? Ion klorida ke ion hidroksida? Ni dia Mana? apa Klorida. larutan pekat ke apa? Dia pekat. Bila dia pekat, Klorida. dia ambil yang Klorida. yes, very good. Kalau dia pekat, dia ambil yang paling atas. So dekat sini bila dia pekat, dia akan pilih klorida. Klorida. Yes. Now, sekarang kita tengok dekat cation. Cation kita ada dua jenis. Satu adalah kuprum, satu lagi hidrogen. Yang ni hebat. So, pilih. Kita tengok dekat sini, kita ada kuprum. Dan satu lagi kita ada hidrogen. Kita nak pilih siapa? Hidrogen. Nitrogen. Kalau kat sini pula, yang sini ni pula dia terbalik tau. Yang pekat tu kita hanya merujuk kepada anion saja. Sebab tu saya kata dia dah start pening. Dekat sini jawapannya kita pilih kuprum sahaja. So dekat sini jawapannya adalah kuprum. Okey, ini Itu kalaulah kat dia bawah. ion so senang kata, sebab tu saya kata saya hari ni tak nak belajar, tak nak lebih-lebih. Bila kita kata pekat, kita tengok dekat anion sahaja. Esok saya ulang lagi sekali tau tajuk ni. Bila dia tengok larutan itu adalah pekat, kita tengok bahagian anion sahaja. Tetapi kalau anion dia ikut tetap rules dia, ikut siri elektrokimia. Boleh tak saya cakap macam tu senang? Kalau pekat, kita tengok kat anion je. Anion dia akan pilih yang paling pekat. Tetapi kalau cation, dia masih ikut siri elektrokimia. Siapa letak paling bawah sekali, dia yang akan dinyahcaskan. So senang kata dalam kes ni, kita tetap pilih kuprum. Kenapa kita tetap pilih kuprum? Kenapa kita pilih kuprum berbanding hidrogen? Kenapa pilih kuprum? Sebab kita ikut siri elektrokimia. Yes, sebab dalam siri elektrokimia, kuprum tu letak paling bawah sekali. So far okey tak? Yang ini sahaja, bila pekat, anion ni kita pilih yang paling tinggi. Tu je. Tapi kalau dekat cation, dia tak berubah. Dia masih kita pilih yang paling bawah. Okay. Now, saya ulang lagi sekali. Kalaulah dekat bahagian anode ni, anion ni, ion klorida ni dia akan jadi gas. Teka, apakah nama gas tu? Kalau klorida teka, apakah nama gas? Kalau klorida, teka je. Teka je. Dia start huruf K. Teka nama gas tu. Apakah nama gas tu? Klorin! Okay. Kalau bawah ni dia akan jadi atom. So kuprum akan jadi apa? Line tak elok
Guys. Sekejap Cuprum dia akan jadi line tak elok Awak dengar suara saya tak? Dengar. Dengar. Okay, now. Kalau ion cuprum dia akan jadi atom apa? Atom hidrogen atau atom cuprum? Kuprum. Cuprum. Pening sikit kan? Tak apa, saya berhenti sampai sini je. So, anode, okay. Anode ni tadi, siapa yang lebih dinyahcaskan tadi saya kata? Ion? Klorida ke hidroksida? Klorida. Kenapa? Sebab dia adalah lebih pekat daripada ion hidroksida. Kalaulah katod tak berubah. Siapa yang lebih mudah dinyahcaskan? Ion hidrogen atau ion cuprum? Ion cuprum. Kenapa ion cuprum? Sebab letaknya Kat bawah. adalah bawah ion hidrogen. So, kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis hari ini kita sempat belajar 2 saja. Pertama adalah kedudukannya dalam siri elektrokimia. Jika kedudukannya letak paling bawah, dia lebih mudah dinyahcaskan. So, untuk cation, cas positif ni, dia tak ada masalah. Dia tak berubah untuk apa-apa keadaan. Bila dia letak paling bawah, dia lebih mudah dinyahcaskan. So, bila cuprum dengan hidrogen, cuprum akan lebih mudah dinyahcaskan. Sebab dia letak paling bawah. Okay. Kalau anion pun sama. Tetapi, jika ia dalam larutan yang pekat, contohnya saya ambil HCl ni adalah hidrogen klorida. So kita ada dua jenis ion, ion hidrogen dan satu lagi klorida. Lepas tu kat situ sebab dia aqueous dia ada OH. Okay, so kalaulah dia pekat, antara klorida dengan hidroksida, mana satu yang kita akan pilih dinyahcaskan? Kalau dia pekat. Klorida. Very Klorida. good, klorida. So dalam larutan pekat, okay, anion yang pekat tu lebih mudah dinyahcaskan. Cation tak berubah. Cation macam mana keadaan dia tetap ikut siri elektrokimia. So far, are you okay sampai sini? Okay tak? Okey. Alhamdulillah. So saya berhenti sampai sini. Esok saya mula 12.30 sebab saya rasa Hadif esok masuk agama. Baik. Okay. So basically kita berhenti kat sini. Saya rasa elok kita slow daripada tak faham, daripada kita laju tapi tak faham apa kan. Alright.